Hai, salam sejahtera, selamat datang ke Malaysia, selamat datang ke Virtual Venture Vacation. Hari ini, saya akan berkongsi dengan semua tentang Masjid Negara. Nama saya Chua Eng Han. Sebenarnya di Malaysia, kerana sememangnya Malaysia ini sebuah negara Islam ataupun Islam ni adalah agama resmi Malaysia. Oleh sebab itu, di mana-mana saja ataupun di mana-mana saja, tuan-tuan dan puan-puan berada di Malaysia sudah pastinya akan terlihat banyak sekali bangunan-bangunan yang mempunyai seni bina dari segi orang-orang Islam. Oleh itu, kadang-kadang orang ramai akan tertanya-tanya, adakah bangunan itu adalah sebuah masjid? Jadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat pada gambar-gambar semua ini, adakah bangunan-bangunan ini masjid? Ya, sudah pasti semuanya bukan masjid, tetapi ianya mempunyai ciri-ciri seni bina Islam. Jadi, di sini bagaimanakah kita mengenali sebuah bangunan itu sebuah masjid, seperti yang tuan-tuan puan-puan lihat pada gambar ini, ia kelihatan bangunan ini seperti sebuah roket, tetapi adakah bangunan ini sebuah masjid? Sememangnya bangunan ini adalah masjid di Labuan sebenarnya. Jadi bagaimanakah kita mengetahui sama ada bangunan itu adalah sebuah masjid? Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kita harus lihat yang bangunan itu mempunyai sebatang minaret, ataupun tiang minaret. Sebenarnya dahulu kala, kenapa bangunan-bangunan masjid ini harus mempunyai minaret? Ini kerana sewaktu dahulu kala orang ramai tidak mempunyai jam ataupun jam tangan dengan mudah. Oleh itu diperlukan satu tiang ataupun minaret untuk mengetahui waktu-waktu solat buat orang-orang Islam. Jadi dengan menggunakan tiang minaret itu dan dengan bayang-bayang daripada minaret ini, jadi orang-orang Muslim tahu yang itu adalah waktu solat. Jadi sudah pasti kerana sekarang sudah zaman moden, jadi banyak sekali loudspeaker yang besar-besar dipasang pada minaret ini agar solat berkumandang, dan orang-orang yang tinggal berdekatan dengan masjid tahu iaitu adalah waktu untuk bersolat. Jadi pada dahulu kala seperti di Melaka, sebenarnya di atas minaret ini dipasangkan ataupun terletak satu gendang. Jadi bila sudah waktu untuk bersolat, orang-orang akan memanjat ke atas minaret ini dan dia akan palu pada gendang itu agar orang-orang yang tinggal berdekatan dengan masjid itu tahu iaitu itulah waktu solat. Jadi yang kedua, seni bina Islam adalah yang mempunyai kubah ataupun simetri. Jadi adakah semua masjid harus mempunyai kubah? Tidak tuan-tuan dan puan-puan, jangan salah faham. Kerana sememangnya ada juga bangunan-bangunan ataupun masjid di Malaysia ini tidak mempunyai kubah sebenarnya. Umpamanya pada gambar di atas sekali belah kiri itu adalah Masjid Cina Melaka. Kemudian Masjid Negara akan kelihatan seperti kubah, tetapi sebenarnya ia ni adalah rupa bentuk satu batang payung yang terbuka. Kemudian pada belah kiri Masjid Lama Melaka ataupun Masjid Tengkerah, antara masjid yang terlama di Malaysia. Dan kemudiannya yang di sebelah kanan iaitu Masjid Cina Kelantan.
Jadi seni bina Islam ni sebenarnya adalah daripada reka bentuk geometri ataupun simetri. Jadi kebanyakan bangunan-bangunan ini adalah dalam bentuk kubah ataupun ladang kuda ataupun dalam bentuk bintang. Sebab itu bila tuan-tuan dan puan-puan lihat di mana-mana sahaja di Malaysia, kalau dapat lihat kubah, ladang kuda atau bintang ataupun dalam rupa bentuk simetri, itu adalah lambang ataupun reka bentuk geometri seperti bangunan kembar, Kuala Lumpur, KLCC itu juga adalah seni bina Islam sebenarnya. Jadi lokasi Masjid Jami itu sebenarnya lokasi Masjid Negara ini sebenarnya terletak pada pertengahan Bandaraya Kuala Lumpur sebenarnya. Jalan kaki daripada Dataran Merdeka lebih kurang 5 hingga 10 minit pun boleh sampai Masjid Negara ini. Dan di seberang jalan adalah satu bangunan yang unik, iaitu stesen lama kereta api. Jadi sememangnya lokasi Masjid Negara ini adalah di pertengahan Bandaraya Kuala Lumpur. Kemudiannya ia tidak memerlukan tiket langsung. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk bila-bila, bukan bila-bila waktu, ada waktu tertentu. Tetapi maksud saya adalah masuk percuma ke Masjid Negara ini. Sebenarnya di Malaysia ni banyak sekali tempat-tempat pelancongan tidak memerlukan untuk membeli tiket-tiket untuk masuk ke destinasi-destinasi pelancong ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tolong pastikan waktu lawatan anda sewaktu anda mau melawat ke Masjid Negara ini. Dari Isnin hingga ke Ahad kecuali Jumaat, iaitu waktu pagi daripada pukul 9 hingga 12.30 hari, kemudiannya waktu petang pukul 3 hingga pukul 4, dan sebelah petang lagi sekali iaitu 5.30 hingga 6.30. Tetapi pada hari Jumaat, waktu pagi tidak dibenarkan untuk lawatan langsung. Dan sebelah petang iaitu jam 3 hingga jam 4 dan sebelah petang 5.30 hingga 6.30 petang. Kenapa segitu tuan-tuan dan puan-puan? Kerana pada hari Jumaat itu adalah hari utama di mana orang-orang Islam akan bersolat ataupun bersembahyang. Jadi sewaktu orang-orang Islam bersembahyang, sememangnya orang-orang bukan Islam tidak dibenarkan untuk melawat masjid-masjid. Di mana-mana saja masjid-masjid di negara ini sebenarnya terbuka kepada semua pelancong-pelancong yang bukan Islam untuk dilawati sebenarnya. Jadi cara pakaian wanita yang mau melawat ke masjid itu sebenarnya harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Jadi apakah itu aurat sebenarnya pada seseorang wanita itu? Sebenarnya cuma muka ataupun tapak tangannya sahaja yang boleh dilihat oleh orang-orang luar. Sebab itu mereka harus senantiasa menutup aurat ataupun memakai tudung. Jadi pakaian-pakaian seperti ini sebenarnya tidak dibenarkan untuk melawat masjid. Umpamanya wanita yang sebelah kiri itu memakai miniskirt, tidak dibenarkan langsung. Jadi yang wanita di tengah ini sebenarnya walaupun dia memakai tudung ataupun menutup aurat, tapi pakaiannya boleh dikatakan masih lagi tidak sesuai kerana menjolok mata, kerana pakaiannya ketat. Jadi yang pada wanita paling kanan sekali, dia mempunyai pakaian ataupun bajunya tidak berlengan, itu pun tidak dibenarkan. Dan untuk lelaki sebenarnya
yang cara paling mudah ataupun pakaian yang casual seperti yang paling kanan, ya, walaupun pakaian t-shirt yang tidak berkollar tetapi berlengan, ya, dan dengan seluar panjang itu memang dibenarkan untuk melawat masjid. Tetapi jikalau ya lelaki yang memakai pakaian umpamanya seluar pendek ataupun baju yang tidak berlengan, itu langsung tidak dibenarkan langsung. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun jikalau ya tuan-tuan dan puan-puan cara pakaian anda tidak sesuai untuk melawat ke masjid, tetapi anda tidak perlu khawatir kerana ya memang di mana-mana sahaja masjid biasanya akan disediakan jubah percuma ya untuk tuan-tuan dan puan-puan sewaktu melawat ke masjid-masjid ini. Jadi seperti di gambar yang sebelah kanan yang anda lihat seorang lelaki, pelancong lelaki, dia sebenarnya ya memakai seluar pendek tetapi dapat melawat ke dalam masjid negara ini dengan memakai jubah yang disediakan, ya. Jadi sebenarnya bila kita melawat ke masjid-masjid, kita harus senantiasa berwas-was tentang tingkah laku kita sewaktu kita melawat ke masjid-masjid ini. Yang pertama sekali sudah pastinya ya kita harus sentiasa tanggalkan kasut dan topi. Maknanya berkaki ayam lah ya. Ya, ini adalah untuk sentiasa menjaga kebersihan di masjid. Yang kedua sudah pastinya ya bila kita mau bercakap, kita juga ya harus merendahkan suara kita bila kita berbicara ya. Dan ketiganya ya sudah pasti tidak dibenarkan untuk merokok ya. Dan kemudiannya jikalau diperlukan menggunakan handphone ya. Jadi kalau boleh handphone itu senantiasa berada pada mode senyap ya. Dan ya sudah pastinya ya tidak harus dibenarkan untuk makan dan minum sewaktu menziarahi masjid ini ya. Jadi mengikuti sejarah dahulu kala sewaktu belum adanya masjid negara ini ya, kebanyakan penghuni Kuala Lumpur ataupun Bandaraya Kuala Lumpur ini mereka sebenarnya bersolat di Masjid Jami yang dibina oleh orang-orang British yang sebenarnya berada di belakang bangunan Sultan Abdul Samad ya. Kemudiannya ya atas inspirasi Tunku Abdul Rahman, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama ya, dia telah mengilhamkan yang sebenarnya Malaysia harus mempunyai sebuah masjid negara ataupun masjid tersendiri ya. Jadi untuk pembinaan masjid negara ini sebenarnya harus menggunakan wang 10 juta ringgit. Tetapi pada waktu itu kerajaan negara masih lagi miskin ya, kerana baru saja merdeka, tidak sebegitu kaya. Jadi perlukan wang segitu banyak untuk pembinaan masjid ini. Jadi Tunku telah ya menyuarakan ataupun menyuruh orang-orang Malaysia ya untuk menghulurkan ya wang kepada tabung untuk pembinaan masjid negara ini ya. Jadi Tunku telah berjaya memungut wang ini dan juga berjaya untuk membina masjid negara ini. Atas kejayaan Tunku untuk membina masjid ini, jadi orang ramai telah mengesyorkan agar masjid ini dinamakan Masjid Tunku Abdul Rahman. Tetapi Tunku tidak ya bersetuju. Tunku berkata oleh kerana bangunan ini adalah ya wang yang digunakan adalah daripada
keseluruhan rakyat daripada pelbagai lapisan rakyat Malaysia dan juga daripada pelbagai kaum Malaysia. Jadi bangunan ini sebenarnya lebih sesuai digunakan namanya adalah Masjid Negara. Sebab itu namanya masih digunakan sehingga hari ini, iaitu Masjid Negara. Jadi bangunan ini bila siap dibina, ia dapat menampungi 15,000 orang, iaitu 8,000 di dalam dan 7,000 orang di luar. Jadi plan bangunan ini sebenarnya kalau dilihat yang pertama Dewan Utama Sembahyang, yang kedua Dewan Sembahyang Perempuan, yang ketiga perpustakaan, bilik imam, pejabat pentadbiran, yang keempat itu serambi, iaitu di luar Dewan Utama Sembahyang. Kemudiannya yang kelima Dewan Persidangan, keenam adalah Makam Pahlawan, yang ketujuh adalah minaret yang berada di kolam segi empat, dan yang ke-8 adalah ruang berjalan. Jadi pembinaan seni bina bangunan ini adalah berprinsipkan seni bina Islam. Apakah itu seni bina Islam sebenarnya ya? Yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu yang pertama sekali itu adalah dalam bahasa Arab ya, ia bermakna perpaduan dan keunikan Allah, di mana orang-orang ataupun muslimin seluruh dunia mereka akan bersolat ataupun bersembahyang pada satu arah, iaitu pada arah kiblat. Itu adalah menunjukkan perpaduan orang-orang Islam di dunia sebenarnya. Ya. Yang kedua sebenarnya adalah peringatan. Peringatan itu adalah peringatan kepada Islam, iaitu di mana ia adalah simbol pada keunikan ataupun pada kekuasaan Allah sebenarnya, ya. Dan yang ketiga adalah kesopanan. Kesopanan bermaksud di mana jikalau tuan-tuan puan-puan berada pada jalan raya utama di luar masjid ini, tuan-tuan dan puan-puan tidak akan lihat pada muslimin, tidak dapat lihat langsung pada muslimin yang sedang bersolat. Ini bermakna satu kesopanan di mana mereka dapat bersembahyang pada tempat yang terlindung sebenarnya. Jadi yang keempat itu keikhlasan. Keikhlasan itu sebenarnya adalah keikhlasan kepada Allah, di mana secara fizikal dan juga rohani sebenarnya. Dan yang kelima adalah ilmu pengetahuan, di mana di dalam Masjid Negara ini tuan-tuan dan puan-puan akan lihat banyak sekali seni khat Islam, ataupun terdapat juga satu perpustakaan di dalam Masjid Negara ini. Yang kemudiannya, yang keenam adalah keseimbangan. Keseimbangan ini boleh dilihat daripada tiang-tiang yang terdapat di Masjid Negara ini dan juga dari segi seni bina geometri imbang, iaitu simetri. Dan yang paling akhir sekali adalah hormat, iaitu di mana orang-orang Islam harus saling hormat menghormati untuk menjaga keamanan di mana-mana jua. Jadi kalau dilihat pemandangan seni bina pemandangan Masjid Negara ini sebenarnya dibina seperti suasana keadaan di rumah tradisional orang-orang Melayu. Boleh dilihat daripada gambar ini, di mana-mana saja dalam dikelilingi masjid ini adalah banyak pokok-pokok kelapa. Ini lebih mirip pada kampung-kampung Melayu di Malaysia ini. Dan selain daripada itu, tiang-tiang yang terdapat di masjid ini juga serupa macam rumah tradisional orang-orang Melayu, di mana ianya berkaki sebenarnya. Dan selain daripada itu,
di Masjid Negara ini sebenarnya dikelilingi dengan air, ya. Kenapa? Ya, kerana sememangnya orang-orang Islam percaya semua kehidupan diperbuat daripada air, dan ya selain daripada itu, ya air juga perlu digunakan untuk bersuci, ya, kerana orang-orang Muslim harus membersihkan badannya, ya, sebelum mereka naik atas untuk bersolat. Dan jikalau dilihat, ya, dalam bahagian dalaman, ya, banyak sekali tiang-tiang terdapat di dalam bangunan Masjid Negara ini. Sebenarnya tiang-tiang ini, ya, lebih mirip kepada pokok-pokok kelapa, ya. Dan selain daripada itu, ya, kalau dilihat banyak sekali panel konkrit, ya, yang terdapat di seakan-akan tembok pada Masjid Negara ini. Sebenarnya ia sangat unik sekali kerana ia mirip pada kulit nenas, ya. Jadi kulit nenas ini, ya, dapat memberikan ruang untuk pengudaraan dan pencahayaan. Sebab itu, ya, kalau dilihat, ya, memangnya tembok-tembok daripada desain-desain, ya, atau reka bentuk ini memang sangat cantik dan unik sekali. Dan selain daripada itu, ya, di luar Dewan Utama sembahyang ini akan dilihat, ya, satu tempat di mana terdapat banyak sekali tiang-tiang, ya, dan ianya seakan-akan merupakan sekelompok, ya, pokok-pokok kelapa seperti di kampung-kampung Melayu juga, ya. Jadi di luar sebenarnya, ya, di luar Masjid Negara ini, ya, boleh dilihat satu tempat, ya, seperti di gambar ini, ianya adalah sebenarnya kiblat, di mana orang-orang Islam tahu di manakah arah kiblat itu. Okey. Dan selain daripada itu, ya, yang ini kita kurang dapat lihat kerana ianya berada di atas, ya, dan lebih terselindung. Sebenarnya ia terdapat 48 khutbah di Masjid Negara ini juga. Selain daripada itu, ya, khutbah utama masjid ini sebenarnya dalam reka bentuk payung terbuka, ya. Dan selain daripada itu, ya, mausoleum ataupun makam pahlawan, ia juga dalam reka bentuk payung terbuka. Dan yang pada minaret itu sebenarnya adalah satu daripada reka bentuk payung tertutup. Kenapa digunakan reka bentuk payung? Kerana, ya, sewaktu raja-raja ataupun yang di-Pertuan Agong berangkat, sentiasa, ya, terdapat pengiringnya menggunakan payung untuk mengiringi sultan-sultan ataupun yang di-Pertuan Agong. Kenapa sebegitu? Kerana sememangnya yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam di negara ini. Selain daripada itu, sudah pasti, ya, kerana payung digunakan untuk melindungi kita. Jadi ini juga menunjukkan sebenarnya Allah melindungi semua, ya. Selain daripada itu, ya, sudah pasti reka bentuk payung itu adalah sesuai dengan cuaca Malaysia. Kerana, ya, cuaca Malaysia ini cuaca tropikal. Jadi dalam suhu khatulistiwa ini, ya, sudah pasti di Malaysia terdapat banyak sekali hujan-hujan. Jadi dengan menggunakan payung, ya, air hujan ini, ya, sentiasa dapat turun dengan senang sekali, ya. Ya, jadi selain daripada itu, ya, sebenarnya payung ataupun reka bentuk payung ini sebenarnya terdiri daripada 16 buju penjuru, ya, di mana 16 buju penjuru ini sebenarnya menunjukkan ianya terdiri daripada 11 negeri di Malaya, kerana sewaktu itu bukan Malaysia, ya,
ianya adalah Malaya dan juga 5 rukun Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, sila ambil perhatian kerana banyak sekali di laman-laman web, banyak sekali ya, ia memberikan informasi yang salah, iaitu mengatakan Masjid Negara ini terdapat 18 penjuru. Sebenarnya 16 saja ya, kerana sememangnya pada waktu itu adalah Malaya. Jadi 11 negeri, bukannya 13 negeri di Malaya. Okay? Jadi di Masjid Negara ini sudah pasti ianya adalah tempat penganut-penganut orang Islam. Jadi sudah pastinya orang-orang Islam harus mengikuti 5 rukun Islam. Yang pertama adalah syahadah ataupun kepercayaan. Yang kedua adalah salat ataupun sembahyang. Yang ketiga adalah puasa, keempat zakat dan akhir sekali adalah haji. Ya. Dan untuk 5 rukun Islam, iaitu yang pertama, saya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi rukun Islam yang kedua adalah solat, iaitu di mana orang-orang Muslim harus bersembahyang 5 kali sehari, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ya 5 waktu sembahyang ini sebenarnya terdiri daripada 5 bahagian hari. Umpamanya subuh itu adalah waktu subuh di mana ya matahari terbit. Kemudiannya zuhur itu sebenarnya tengah hari, ya, dan asar itu sebenarnya adalah waktu petang, ya. Maghrib itu adalah di mana matahari tenggelam, ya, dan yang akhir sekali bila waktu matahari tenggelam, ya, sudah tenggelam, pastinya waktu malam. Jadi sebenarnya 5 kali sehari itu adalah juga merupakan 5 bahagian dalam satu hari, ya. Dan selain daripada itu, ya, jikalau tuan-tuan dan puan-puan melawati masjid, ya, akan dilihat banyak sekali jam-jam di pintu utama Masjid Negara. Jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, ya, pada jam yang pertama sebenarnya adalah waktu tempatan. Yang kedua itu adalah waktu zuhur, ketiga adalah asar, keempat adalah maghrib, yang kelima ini adalah isyak, kemudiannya keenam ini adalah subuh, iaitu di mana zuhur hingga ke subuh adalah 5 waktu sembahyang, ya. Jadi ramai orang akan tertanya-tanya kenapa jam ini diletakkan zuhur, kemudian asar, maghrib, bukannya daripada subuh dahulu, ya. Sebenarnya orang-orang Islam sebenarnya, ya, permulaan harinya bermula pada belah petang, ya, iaitu belah petang, bukan seperti pada orang-orang biasanya, ya, permulaan harinya adalah daripada waktu pagi, tetapi ya mengikut kalender pengiraan orang-orang Islam sebenarnya adalah daripada petang sebenarnya, ya. Kemudiannya, ya, yang jam berikutnya adalah imsak. Apa itu imsak sebenarnya? Imsak adalah sebenarnya permulaan waktu untuk orang-orang Islam berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Dan ini juga adalah telah ditetapkan oleh bahagian agama di Malaysia ini, iaitu 10 minit kemudian, ya, adalah waktu subuh, ya. Dan jam yang paling akhir sekali adalah jam syuruk. Apa itu jam syuruk sebenarnya, ya, tuan-tuan dan puan-puan? Jam syuruk itu mengikut orang-orang Islam, ya, biasanya adalah selepas lebih kurang jam 7.30 pagi, di mana bila matahari telah terbit dan matahari itu adalah seatas lebih kurang 1 tiang lampu, ya.
ini adalah di mana orang-orang Islam tidak dibenarkan untuk bersembahyang. Ya, mungkin ya tuan-tuan dan puan-puan akan terasa heran kenapa ya waktu ini orang-orang Islam tidak dibenarkan untuk bersembahyang. Ya, jadi mengikut apa yang telah saya selidiki, ya, yang pertama sudah pastinya selepas jam 7.30 di mana kebanyakan orang telah mula bekerja ataupun sibuk ya untuk mencari wang ya, pendapatan. Jadi ini adalah waktu utama untuk mencari pendapatan untuk menampungi kehidupan. Jadi sudah pasti ianya tidak sesuai untuk bersembahyang. Selain daripada itu, dipercayai ya pada waktu ini banyak sekali syaitan-syaitan ataupun iblis-iblis. Jadi mereka takut kalau waktu ini ya bersembahyang mungkin ya orang itu akan ya ataupun dirasuki ataupun ditipu oleh setan-setan itu. Jadi sebab itu waktu selepas syuruk ini tidak sesuai untuk bersembahyang sebenarnya. Ya, jadi untuk yang ketiga rukun Islam adalah sebenarnya berpuasa. Ya, jadi sebenarnya berpuasa itu maknanya orang-orang Islam tidak digunakan untuk makan dan minum daripada matahari terbit hingga matahari tenggelam. Ya, ataupun daripada waktu fajar hingga waktu malam. Ya. Dan kenapakah ya orang-orang Islam harus berpuasa? Sebenarnya ya Allah mahu menjedahkan orang-orang Islam agar ya mereka tahu kesengsaraan orang-orang yang fakir miskin sewaktu lapar, ya tiada makanan itu. Jadi mereka akan ya prihatin pada orang-orang yang tidak dapat mencari makanan ini. Ya, jadi sebenarnya ya kebaikan puasa itu memang ya daripada segi psikologi ataupun fizikal. Psikologi itu sudah pasti daripada segi rohani ataupun mental ataupun fizikal. Sebab itu ya kalau orang-orang yang berpuasa sudah pastinya dia mempunyai ketahanan naluri yang kuat. Umpamanya kalau tidak menghisap rokok ya ataupun berazam mau mendapatkan sesuatu yang baik, sudah pasti orang-orang itu akan mempunyai keazaman yang lebih kuat daripada orang lain. Selain daripada itu, sudah pasti ya daripada segi kesihatan ya sewaktu orang-orang Islam berpuasa dari segi fizikal, orang-orang itu dapat melangsingkan badannya ataupun mengurangkan berat badannya, dan organ-organ badan juga dapat berehat, maknanya ia dapat ataupun mengurangkan ataupun membersihkan racun-racun yang terdapat pada badannya. Jadi yang keempat adalah zakat, di mana ya orang-orang Islam yang mempunyai pendapatan ya, jadi mereka harus mendermakan 2.5% daripada pendapatan mereka kepada orang-orang miskin, umpamanya rumah-rumah anak-anak yatim piatu ataupun rumah-rumah orang-orang tua. Ya, jadi untuk yang akhir sekali adalah haji, ya, di mana ia diwajibkan untuk orang-orang Islam, ya, jikalau mereka mempunyai fizikal ataupun kewangan yang berupaya, mereka harus sekurang-kurangnya melawati ataupun menunaikan haji sekurang-kurangnya satu kali seumur hidup, tetapi ya mereka
pada waktu yang sama mereka sewaktu mereka berjauhan daripada keluarganya, dia harus memastikan ya yang dia keluarganya masih lagi dapat dijaga sewaktu berjauhan ya. Jadi ini adalah 5 rukun Islam, dan di sini ya sudah pastinya saya sangat berharap tuan-tuan dan puan-puan sudah dapat memahami sedikit tentang Masjid Negara, dan jikalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai apa-apa pertanyaan, silakan ya menulis email ataupun WhatsApp pada saya ya. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan mahu melawat ke Malaysia ya, jikalau umpamanya mahu menyewa bas ataupun menyewa van ya, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh ya menghubungi saya di email ataupun talian handphone saya ini ya. Dan selain daripada itu, sudah pastinya saya berharap tuan-tuan dan puan-puan akan like ya dan juga subscribe pada video ini, dan juga diharapkan tuan-tuan dan puan-puan akan berkongsi ya video ini dengan kawan-kawan ataupun saudara mara tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekian di sini. Terima kasih dan harap kita berjumpa lagi. Terima kasih.